Simpan emas biarlah bermatlamat. Menyimpan emas biarlah bermatlamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan dealer aktif Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, satu tip yang penting untuk kita konsisten di dalam membuat simpanan emas ialah kita perlu letakkan matlamat. Apa tujuan simpanan yang kita buat? Apabila kita ada tujuan, kita ada matlamat, maka kita tahu berapa banyak kita nak simpan. Kita tahu apa yang kita nak capai, maka kita akan konsisten di dalam membuat simpanan emas. Kalau kita tidak meletakkan target, tidak meletakkan matlamat, maka kita tidak akan konsisten di dalam membuat simpanan emas. Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT, ni antara emas 5 dinar. Ini adalah emas 1 dinar Public Gold. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, hari ini saya nak kongsi 8 matlamat. 8 matlamat dalam kita membuat simpanan emas. Pertama, kita sebelum masuk kepada 8 matlamat tu, kita perlu tahu yang mana matlamat keuangan kita ni, matlamat untuk kita buat simpanan ni, dia ada dua. Satu jangka masa pendek, satu jangka masa panjang. Jadi untuk jangka masa pendek ni 2 tahun ke bawah lah, dan untuk jangka masa panjang ialah 2 tahun ke atas. Jadi antaranya ialah untuk kita buat untuk kita menyimpan emas ni, antara matlamat yang kita boleh letak adalah sebagai duit akikah. Orang ada anak lelaki ataupun anak perempuan, apabila dah nak akikah tu memerlukan modal, perlu 1 ekor kambing. Kalau untuk perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau kita untuk 1 ekor kambing ni, untuk satu orang anak perempuan, kita hanya perlukan 1 dinar sahaja, 4.25 gram. Dan manakala untuk anak lelaki, kita perlu ada 2 dinar. Kumpul 2 dinar emas cukup untuk 2 ekor kambing, ataupun untuk anak lelaki, untuk akikah anak lelaki kita. Jadi sebab tu antaranya untuk jangka masa pendek kita ada anak, untuk ada modal sebagai akikah anak ni, kumpul 1 dinar untuk anak perempuan, 2 dinar untuk anak lelaki. Seterusnya ialah dana kecemasan. Dana kecemasan ni, kalau setengah kebanyakan pakar keuangan menyarankan dana kecemasan ni sebaiknya kita simpan dalam cash, di dalam bentuk cash, sebanyak 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji. Tetapi kalau kita tak mampu, maksudnya bukan tak mampu, maksudnya kalau kita simpan juga nak simpan juga dalam bentuk cash, tapi berlaku kebocoran juga, simpan bocor juga, maka kita perlu ambil inisiatif untuk kita simpan dalam bentuk emas juga. Jadi berapa banyak kita nak simpan cash, pakar keuangan bagi tahu 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji. Selebihnya jangan simpan dalam bentuk cash, jangan simpan dalam bentuk tunai dalam bank ataupun tabung haji. Selebihnya daripada 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji itu simpan di dalam bentuk emas. Yang ketiga ialah modal untuk perkahwinan. Jadi kalau tuan-tuan ada matlamat untuk berkahwin, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, mula sekarang. Bagi tak kira lah lelaki ke perempuan ke, nak kahwin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang, mula menyimpan sekarang. Jadi pengalaman saya sendiri, saya mula menyimpan emas. Tujuan pertama saya menyimpan emas adalah untuk perkahwinan. Jadi alhamdulillah, Januari itu saya berkahwin, dan saya akad nikah bermaharkan dengan hantaran sebanyak 7 dinar. Dengan hantaran sebanyak 7 dinar. Jadi satu matlamat keuangan saya dah capai dah melalui emas ni. Maksudnya saya menyimpan emas untuk dana perkahwinan, dan alhamdulillah benda tu dah selesai bagi saya. Jadi tuan-tuan yang berusaha untuk nak berkahwin, memerlukan modal sebagai hantaran ataupun kenduri, simpan emas. Jangan simpan dalam bentuk cash. Sebab apa? Cash ni dia mudah keluar. Kita simpan, dia akan bocor. Simpan bocor. Simpanlah dalam bentuk emas, dia akan kekal lah duit kita tu. Yang keempat ialah modal perniagaan. Jadi bagi seorang anak muda ataupun orang yang dah berkerjaya, yang nak menceburi bidang perniagaan, kebiasaan mereka ni tidak ada modal awal. Apabila tidak ada modal awal, mereka akan berusaha untuk apa? Untuk berhutang sana sini, dan dengan bank, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan orang keliling. Jadi yang itu tak bagus. Jadi simpanlah emas. Kita simpan emas sebagai modal perniagaan. Jadi apabila kita dah ada perniagaan yang kita nak ceburi, kita tidak berhutang dengan orang. Dan matlamat keuangan seterusnya ialah matlamat dalam simpanan emas seterusnya ialah untuk buat haji ataupun umrah. Yang ni disarankan untuk buat haji perlu 15 dinar. 15 dinar satu orang. Untuk umrah cukup dengan 10 dinar.
Yang keenam ialah deposit rumah. Jadi setiap orang ni ada keinginan untuk ada rumah sendiri. InsyaAllah ada keinginan untuk ada rumah sendiri, yakni tidak menyewa lah. Jadi macam mana kita nak kumpulkan modal deposit rumah ni? Deposit rumah ni biasanya 10% daripada harga rumah. Kalau harga rumah tu 150,000, kita perlu cash 15,000. Kalau harga rumah tu 200,000, kita perlu cash 20,000. Kalau rumah tu 300,000, kita perlu cash sebanyak 30,000. Macam mana nak kumpul modal ni? Kita kumpul modal ni melalui dengan simpanan emas. Yang ketujuh ialah dana pendidikan anak-anak. Jadi tuan-tuan, kita sebagai mak ayah yang ada anak, nak tengok anak ni dapat pendidikan yang bagus, mula menyimpan sekarang untuk dana pendidikan mereka. Nah, andai kata anak tu baru lahir sahaja, kita nak menyediakan dana pendidikan dia daripada sekarang, maka kalaulah kita menyimpan 1 dinar sahaja setahun, 1 dinar sahaja setahun, daripada dia umur 1 tahun sampai umur 18 tahun, nah, umur 1 tahun sehingga 18 tahun, dengan kita simpan 1 dinar setiap tahun, dah cukup. Bila dia dah capai 18 tahun, dia dah ada simpanan sebanyak 18 dinar dah. Ada simpanan sebanyak 18 dinar dah. Kalau dia nak menyambung pelajaran mana-mana, tak perlu berhutang, tak perlu PTPTN, tak perlu bantuan sana sini. Sebab apa? Dah ada simpanan sendiri. Apa-apa bidang nak belajar pun insya-Allah boleh. Nah, kalau kita nak simpan, nak lebih lagi, satu orang anak kita nak simpan 2 dinar 1 tahun. Nak simpan 2 dinar 1 tahun, maka selepas dia dah berumur 18 tahun, dia dah ada 36 dinar. 36 dinar, maka sudah boleh dah kalau dia nak belajar mana-mana, ataupun dia nak beli motor ke, nak beli laptop ke untuk keperluan pendidikan dia, ataupun untuk beli motor, beli kenderaan untuk perjalanan dia pergi ke college apa pun. Jadi ini adalah antara dana pendidikan anak-anak. Kita boleh simpan 1 dinar 1 bulan, ataupun menyimpan 2 dinar 1 tahun bagi anak-anak ni. Dan yang ke-8 ialah dana persaraan. Jadi bagi orang-orang yang dah nak, yang masih lagi berkhidmat sekarang, jadi satu hari lagi kita akan pencen. Mungkin pada umur 55 ataupun 58 ataupun 60. Bila kita nak bina dana persaraan kita ni, masa sekarang, masa kita masih berkhidmat. Tak, kita nak pencen 20 tahun lagi, nak pencen 10 tahun lagi, nak pencen 5 tahun lagi, mula menyimpan sekarang. Supaya apa? Supaya apabila kita dah bersara, kita tak menyusahkan anak-anak kita, kita tak menyusahkan orang keliling kita. Sebab apa? Kita dah ada dana sendiri. Jadi Alhamdulillah, ini adalah 8 matlamat dalam membuat simpanan emas. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT, apabila tuan-tuan ada matlamat di dalam membuat simpanan emas, insya-Allah tuan-tuan akan konsisten membuat simpanan. Tuan-tuan tahu berapa banyak tuan-tuan perlu simpan, dan tuan-tuan tahu bila perkara tu akan dicapai. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Moga bermanfaat. Sesiapa yang nak memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas. Saya akan bantu tuan-tuan untuk membuat simpanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.